Orang memperkatakan tentang agama Allah tanpa ilmu bukan saja akan mendapat azab yang pedih daripada Allah, bahkan juga tidak akan berjaya dunia maupun di akhirat. Antaranya tuan-tuan disebut dalam firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayhi wa lam yuha ilayhi shay' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah, atau orang yang berkata telah diberi wahyu kepadaku padahal tidak diberikan sesuatu wahyu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut, ketika hendak putus nyawa, sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka memukul dan menyiksa orang-orang itu sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarkanlah nyawa kamu daripada tubuh sendiri. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab siksa yang menghina kamu sehina-hinanya, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar, dan kamu pula menolak dengan sombong takbur akan ayat-ayat keterangannya. Ini di antara ayat memberi ambaran keras, iaitu ancaman azab pada sesiapa bercakap tentang agama kalau mereka tidak ada ilmu. Jadi tuan-tuan, bukan kita nak kata tak boleh bercakap langsung, boleh bercakap tentang agama mengikut tahap pengetahuan mereka, itu je. Dia tahu banyak, dia boleh bercakap banyak sikit. Dia tahu sedikit, dia cakap sedikit. Jangan bercakap benda yang tak tahu, itu poinnya. Yang kedua, tidak akan berjaya dunia dan akhirat. Tak berjaya dunia dan akhirat tentu. Orang memperkatakan tentang agama Allah tanpa ilmu bukan saja akan mendapat azab yang pedih daripada Allah, bahkan juga tidak akan berjaya dunia maupun di akhirat. Keuntungan yang diperoleh di dunia hanyalah sementara waktu sahaja. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Mereka hanya mendapat sedikit kesenangan di dunia. Ayat ini sebut tuan-tuan, mendapat sedikit kesenangan dunia. Yang kita nampak mereka hidup mewah, sedikit saja Allah Ta'ala kata. Itu sikit je. Kita nampak mewah atas percayaan yang digunakan atas ilmu agama tadi. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya pada hari kiamat kelak. Dan antara akibat buruk memperkatakan tentang agama Allah, tuan-tuan, pertama sekali ialah bila kita bercakap tak ada ilmu, cara tanpa sedar kita akan melakukan perkara bid'ah. Perkara bid'ah ni tuan-tuan, kita tahulah dalam khutbah Jumaat negeri Perlis ni, tuan-tuan dengar dia tak Jumaat, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lain lah. Hadis kategori sahih. Perbuatan melakukan bid'ah itu adalah sesat. Sesat itu dalam neraka. Perbuatan. Dan kita dengar istilah tu tuan, kita dah gerung. Imam Ibnu Katsir menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang Islam menempuh jalan yang ditempuhi oleh orang-orang musyrikin yang menghalal dan mengharamkan sesuatu semata-mata berdasarkan nama-nama yang mereka sifat dan istilahkan dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. Termasuk di dalamnya setiap orang yang melakukan perkara bid'ah yang tidak mempunyai sandaran syarak, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, atau mengharamkan sesuatu yang diharuskan Allah semata-mata berdasarkan pada pendapat dan selera nafsu sendiri. Itu ulasa Ibnu Katsir berkaitan dengan orang yang cuba bercakap ilmu agama dia tidak mantap, tuan-tuan, maka kadang-kadang menjerumuskan dirinya kepada amalan bid'ah. Amalan bid'ah. Jadi bid'ah ni memang sangat-sangat ditakutilah. Sebab orang bid'ah, orang yang buat bid'ah ni tidak akan diterima taubat dia. Sebab apa dia tak terima taubat? Munasabah tuan-tuan, sebab bila dia buat bid'ah, dia menganggap apa yang dia buat itu sunnah. Bila apa yang dia buat itu sunnah, dia tak akan bertaubat. Orang macam ni, dia tidak akan bertaubat. Itu adalah pertama, melakukan perkara bid'ah. Dan saya dah tulis 2-3 buku dah tuan-tuan tentang apa itu bid'ah. Dan yang terbaru saya tulis tentang bid'ah menurut ulama mazhab Syafi'i sendiri.
menurut ulama mazhab Syafi'i sendiri. Al-Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i, Abu Syamah ni tok guru pada Imam Nawawi, yang mengarang kitab tentang bid'ah. Abu Syamah kita. Jadi tak ada di antara ulama yang membenarkan sambutan Maulidur Rasul. Dia membenarkan sambutan Maulidur Rasul dan beliau menamakan sambutan itu sebagai bid'ah hasanah. Cuma saya tak nak bahas dari sudut tu. Kita nak tengok pandangan dia, tuan-tuan. Walaupun dia kata sambutan Maulidur Rasul itu bid'ah hasanah, tuan-tuan, tapi dia sebut konsep sambutan tu, bentuk sambutan yang dulunya yang ulama kata bid'ah hasanah dulunya macam mana? Iaitu apabila tiba bulan kelahiran Nabi, maka orang ramai bersedekah, orang ramai membaca kitab tentang peribadi Nabi. Masuk waktu dah? Tak kira. Orang ramai bersedekah, baca kitab, sembelih binatang, banyakkan agih-agih daging pada orang-orang, bantu orang-orang miskin, melahirkan rasa gembira kerana Nabi lahir. Takat tu aja. Dalam masa yang sama tetap Imam Abu Syamah juga telah menyebut acara menyambut Maulidur Rasul yang pernah berlaku di kota Mekah pada zaman dia. Dia sebut acara menyambut Maulidur Rasul di Mekah. Dia kata orang akan pakai baju cantik-cantik, buat majlis, bercampur aduk. Dia kata lelaki dan perempuan di kota Mekah sendiri pada zamannya, campur aduk lelaki dan perempuan. Dan banyak berlaku benda yang tak boleh nak dicerita dengan kata-kata, kata dia. Kemungkaran banyak berlaku dalam majlis itu. Ini Abu Syamah, ulama mazhab Syafi'i. Walaupun dia kata acara itu adalah haram, termasuk bid'ah hasanah, tapi dia menolak cara sambutan itu dibuat apabila bercampur bau lelaki dan perempuan. Sebab ulama yang pertama hak mengharuskan dulu, tuan-tuan, tak pernah pun menyatakan acara sambutan itu boleh dibuat sampai tahap campur lelaki dan perempuan. Boleh berkhulwat lelaki dan perempuan. Orang-orang perempuan mengambil kesempatan, itulah masa untuk bergembira. Siapa boleh campur bau dengan orang lelaki yang bukan mahram. Berlaku di kota Mekah dan dibantah oleh Imam Abu Syamah tu sebagai contoh nanti. Jadi kena berhati jugalah bagi mereka yang kata maulid Nabi ni adalah tidak bid'ah atau bid'ah hasanah. Mereka juga perlu melihat konsep sambutan maulid Nabi peringkat awal yang telah diketengahkan antaranya oleh Imam Abu Syamah dan juga disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab Itidak dia. Yang kedua, meminggirkan hukum syarak. Bila bercakap tak ada ilmu, tuan-tuan, dia akan meminggirkan hukum syarak. Pinggir dah hukum syarak. Macam zikir, tuan-tuan. Sekarang kita ambil benda yang simple. Zikir lepas semayang. Zikir lepas semayang dalam mazhab Syafi'i. Tak, mazhab lain tak belakang. Ambil mazhab Syafi'i. Lepas semayang, zikir hendaklah dibuat secara senyap, sendiri-sendiri. Imam sendiri, makmum sendiri. Disebut oleh Imam Nawawi. Disebut di dalam kitab Fathul Wahhab. Macam-macam kitab mazhab Syafi'i, begitulah bentuk disebut, tuan-tuan. Begitulah disebut. Semua kitab mazhab ini sebut begitu. Tapi kalau ada ustaz ceramah, dia kata tak apa, kita kuat, dah ada masalah, tak ganggu orang. Itu satu hujah yang sudah bercanggah dengan pandangan ulama mazhab Syafi'i dekat awal ni. Dah bercanggah, tuan-tuan. Jadi apabila kita galakkan, tahu tak? Jadi masyarakat tak tahu acara sebenarnya lepas daripada zikir, lepas kita semayang tu hak sebenarnya macam mana? Hak sebenarnya macam mana? Jadi masyarakat tak tahu. Akhirnya anak murid saya cerita tentang anak murid saya. Dia ni daripada Yaman. Dulu saya dah cerita dah. Dia daripada Yaman, mazhab Syafi'i. Di kampung dia di Yaman, sudah semayang, tak ada zikir kuat, zikir masing-masing. Orang mazhab Syafi'i daripada Yaman datang ke Malaysia bekerja, dia ambil master dengan saya, tuan-tuan. Dia cerita, dia kata mula-mula dia datang, dia pergi sebuah negeri, oleh kerana suara dia merdu, orang persilakan jadi imam. Dia pun tak tahu budaya Melayu ni, budaya negeri berkenaan lepas sembahyang macam mana, dia tak tahu. Dia pun jadi imam. Lepas sembahyang, dia diam. Itu pertama, first time dia datang negara kita, dia duduk diam. Dia zikirnya. Orang kampung riuh. Orang kampung jadi riuh. Oh, kenapa ni? Wahabi tak Wahabi? Jadi dia datang bilik saya, dia kata, aku pun pelik negara kamu ni. Dia kata, kampung aku buat tu kampung aku memang zikir slow. Aku mazhab Syafi'i. Wahabi ni aku pun tak apa suka. Dia kata, apa masalah aku jadi Wahabi? Pelik masyarakatmu, kata kamu. Aku pelik negara kamu ni, kata. Hak sunnah hak tu lah. Hak zikir pelan-pelan hak tu lah sunnah. Apa dah? Jadi kita anggap hak sunnahnya mesti zikir kuat. Kenapa tak? Kan keliru. Yang betulnya zikir pelan-pelan. Macam perli dia buat, tuan-tuan. Itu cara yang betul. Itulah Syafi'i sebenarnya.
Bukan Syafi'i saja, mazhab lain pun kata gitu belaka. Kan? Jadi kalau kita kuat, kemudian kita kata kuat itulah sunnah. Oh, jeng.